Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, ya, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang ada kitab Sirah Nurul Yakin, buka muka surat 284 ya. Dan kalau tak ada kitab, mungkin boleh rujuk pada jilid yang ketiga ya. Jilid ketiga Sirah Nabawiyah yang kita guna di Moses pagi tadi, jilid yang ketiga. Kalau yang dah ada boleh tengok di bawah tajuk Fathu Makkah ya, pembukaan kota Mekah. Jadi bila kita menyebutnya tentang Mekah ni, orang Melayu panggil Mekah ya, Arab panggil Makkah. Min kaf tak marbutah ya, mim tu baris fathah, Makkah ya. Cuma Makkah ni walaupun dia adalah kata nama ya, dia tidak boleh ditanwinkan. Ya, maknanya kita tak boleh sebut Makkatun, tak boleh ya, salah. Ya, kita kena sebut Makkatu sahaja. Ya, jadi Makkatu Makkah ya, Makkah makna apa Makkah? Makkah merujuk kepada lokasi yang paling mulia dalam dunia lah, yang ada Kaabah di situ. Jadi bila kita sebut pembukaan ya, dalam bahasa Arab kita tak sebut menawan ya, kita sebut menguasai tak ya, kita sebut membuka ya, maknanya kita bebaskan dia daripada jahiliah ya. Sebab tu tentera Islam ni kita panggil dia, apa yang dibuatnya ialah liberation ya, bebaskan, bukan kita kata colonialism, bukan ya, colonialism bukan, ataupun colonial power bukan ya. Islam tidak menjajah, menguasai, tapi Islam membuka, membebaskan daripada kekufuran. Jadi tajuk besarnya ialah Fathu Makkah ya, pembukaan yang terbesar yang disebutnya sebagai titik mula perubahan paradigm ya, ataupun pemikiran, mentaliti masyarakat Arab Mekah ya, bahawasanya Islam itu agama yang benar ya. Jadi bila kita sebut perubahan paradigma ya, paradigm shift, ataupun kita kata perubahan dari segi pemikiran ya, mentaliti masyarakat tu ialah kerana Mekah bukan kali pertama ya diserang ataupun didatangi oleh kumpulan tentera yang ramai, kerana pada 55 hari sebelum Nabi dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah, berlaku serangan tentera bergajah. Jadi kita kena kaitlah ya, sebab sejarah tu berkait dengan kemahiran kita untuk mengaitkan sesuatu peristiwa, sesuatu event dengan event yang lain ya. Kita kena tengok, kita kena ambil pengajaran dia. Jadi dalam peristiwa serangan Ashabul Fil, tentera bergajah, seperti mana disebut dalam Al-Quran ya, suratul Fil, cerita 60,000 tentera bergajah ya, tentera bergajah ya, gajahnya 13 ekor saja ya. Kita boleh tengok dalam Ar-Rahikul Maktum ya, disebut ada dua pendapat. Yang pertama kata gajah ada 9 ekor, yang kedua 13, dan gajah yang datang itu ya ditunggang di barisan hadapan, maknanya gajah sebagai frontliner saja ya. Jadi yang berpuluh ribu tentera lagi ya, ada yang menunggang unta, menunggang kuda, keldai dan sebagainya, ada berjalan kaki. Jadi bukanlah maknanya ada 60,000 tentera naik 60,000 gajah, bukan. Sebab gajah ni adalah ya haiwan yang kita kata hampir pupus ya, yang jumlahnya tak banyak. Sebab tu dia sangat dijaga ya, binatang yang dinamakan sebagai gajah ni. Di Malaysia sama juga. Yang masa perpindahan ya, di Tasik Kenyir ya, ada habitat gajah di sana, maka dibuat secara sangat berhati-hati ya, sehingga kita kata mendapat liputan antarabangsa ya, masa perpindahan gajah ya daripada kawasan habitat asal mereka di Tasik Kenyir itu ke tempat yang ada sekarang. Okey ya, itu sikit dia punya intro dia. Jadi ketika tentera bergajah menyerang Mekah ya, tentera bergajah walaupun mereka ini beragama Nasrani, orang Mekah beragama penyembah berhala, mereka penyembah kepada patung-patung berhala besar ya. By right kita kata orang Nasrani itulah yang lebih betul agamanya.
kerana mereka mendapat kitab Injil, ya. Mereka beriman pada Allah, ya. Mereka percaya pada hari kiamat, mereka percaya ada kehidupan selepas mati. Tetapi dalam serangan mereka itu gagal, ya. Tentera itu didatangi oleh tentera udara, ya, ada Air Force yang dipanggil sebagai Tayran Ababil, kalah mereka. Jadi bila kalah mereka, orang Mekah tahu bahawasanya Mekah ni adalah tempat suci. Memang orang dah tahu dah. Dan Mekah ni adalah tempat yang kalau orang tentera yang datang tu niat jahat, mereka akan dimusnahkan. Ya, terbukti 60,000 tentera mati habis tentera, ya, yang lelaki habis mati. Termasuklah Abrahah sebagai gubernur Yaman yang datang pada masa itu mati juga, walaupun tak mati di Mekah, dia mati apabila sampai di Yaman dalam keadaan, ya, yang sangat yang sangat menghinakan. Begitu juga mereka berharap apabila Nabi dan tentera Islam yang berjumlah 10,000 orang datang, ya, untuk membebaskan Mekah, mereka berharap supaya Tayran Ababil datang lagi. Ya, tetapi Tayran Ababil tidak datang sampai kesudah. Ya, jadi mereka telah mengubah minda ataupun paradigma mereka, ya, dengan mengatakan bahawasanya kalaulah tentera bergajah yang datang daripada Yaman beragama Nasrani dimusnahkan oleh Allah, maknanya kita betul, tentera bergajah salah. Ya, kita yang berada pada jalan kebenaran. Tetapi dalam peristiwa Nabi datang dengan 10,000 tentera, ya, datang untuk membebaskan Mekah, tak ada Tayran Ababil yang datang. Ya, Nabi boleh masuk dengan selamat, dengan penuh bergaya, ya, dengan penuh kemuliaan. Nabi boleh buat ucapan alu-aluan, ya, 1,000, ya, 1,000 pada waktu tersebut 2,000, ya, tentera musyrikin, ya, ataupun orang-orang Madinah, ya, orang Mekah yang masuk Islam. Dan tidak ada apa-apa yang berlaku, tak ada halangan pun. Adalah beberapa pemuda yang lawan Khalid bin Walid, tapi mereka berjaya dibunuh. Jadi ini semua menunjukkan bahawasanya, ya, agama yang dibawa oleh Muhammad itu adalah agama yang benar. Kalau mereka ni agama salah, dah tentu mereka akan dimusnahkan oleh Tayran Ababil. Ini, ya, mentaliti yang ada pada mereka yang kita kena faham. Okey, ya, kita buka gelanggang, tuan-tuan. Apabila Allah menghendaki sesuatu, ya, apabila Allah hendak, ya, insya-Allah, itulah insya-Allah tu. Jika Allah berkehendak, ya. Kita dah sebut tadi ada 3 bentuk conditional, ya, conditional particle kita panggil. Kalau kita baca Quran dibuka dengan tiga partikel. Ya, dia bukan noun, dia bukan verb, tapi dia partikel. Yang pertama ialah lau. Ya, lau, ya. Lau anzalna hadzal Quran. Kalaulah kami turunkan Quran ini ala jabalin. Kalau kami turunkan Quran ini ke atas bukit, dah tentulah Allah tidak akan turunkan Quran ke atas bukit. Maknanya benda tu benda yang mustahil berlaku, impossible, ya. To happen, tak boleh. Jadi oleh kerana dia impossible, maka diguna lau. Lau tu maknanya kalau. Kemudian kita ada in, ya. Sebab tu kita kata insya-Allah, jika Allah berkehendak. Maknanya 50-50. Mungkin berlaku, mungkin tidak, ya. Tapi kalau iza tu kemungkinan yang pasti berlaku. Iza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncang bumi ini dengan goncangan yang kuat, maknanya kiamat memang berlaku. Jangan kata goncang ketika kiamat, ya. Apa yang berlaku dengan skala Richter 7.7, 7.8, ya, di kita panggil, ya, di tenggara Turki pun kita tengok apa yang berlaku, tuan-tuan. Ya, memang, ya, yang meninggal dunia dianggarkan sudah lebih pada 5,000 nyawa. Ya, begitu juga, ya, sebahagian daripada kawasan, maknanya northern part of Syria yang bordering dengan Turki tadi, Turki pun sama juga. Ya, sebab tu NGO kita termasuklah PMP, ya, ada buka kita panggil, ya, buka tabung, ya, untuk membantu, ya, sikit sebanyak saudara-saudara Muslim kita yang berada di tenggara Turki dan juga di Syria, tuan-tuan. Okey, ya, kita bantulah apa yang, ya, semampu mungkin, ya, yang kita boleh bantu, ya, seperti mana Turki membantu rakyat Palestin, Turki membantu umat Islam, ya, dalam kesusahan di banyak negara dunia ni, termasuk jugalah, ya, kita kata kita juga kena membantu mereka, ya, yang sedang dalam kesusahan. Okey, ya. Jadi apabila kita panggil, bila Allah kehendaki insya-Allah, insya'a-in, ya, dia bentuk mungkin juga, tapi mungkin yang 50-50. Kalau lau, ya, impossible to happen. Kalau in, 50-50. Kalau iza, confirm to happen. Pasti kiamat akan berlaku. Pasti Mekah akan dibuka. Itu pasti. Jadi bila Allah kehendak, ya, Allah menyediakan sebab-sebabnya. Jadi ada sebab. Sebab tu kita kata nak jadi sebab aja. Ya, sebenarnya,
ya, tak ada apa pun tapi nak jadi sebab. Nak jadi sebab tu maknanya masa dia ada peluang pergi Turki dulu, ya, dia tak pergi, ya, ada peluang pergi dulu tak pergi. Tiba-tiba, ya, terbuka hati nak pergi pula. Ketika pergi berlaku pula gempa bumi. Nak jadi sebab je lah tuan-tuan. Katalah, ya, ada rakyat Malaysia yang meninggal di sana. Ya, bila dia tengok dia bukan bekerja di sana, dia datang untuk apa? Untuk lawatan, ya, lawatan maknanya lawatan ziarah ilmiah saja, ya. Dan berlaku gempa bumi, maka mereka terperangkap, ya, sama ada terbunuh ataupun cedera parah. Jadi nak jadi sebab aja. Sebab nak cedera tu kat mana-mana pun boleh. Ya, tapi sebab apa nak tunggu sampai ke sana? Maknanya nak jadi sebab sahaja. Ya, nak jadi sebab akhirnya dia dirawat, ya, di hospital kita katalah. Ya, dirawat di hospital, ya. Dia yang merawat tu, ya, apa ni, seorang jururawat yang muslimah, ya, dan akhirnya dia jatuh cinta, katalah ni nak buka cerita ajalah. Ya, dia jatuh cinta dengan wanita tersebut dan akhirnya dia settle down di Turki. Dia bekerja di sana, dia belajar bahasa Turki, ya, dan dia berkahwin dengan seorang muslimah daripada Turki. Nak jadi sebab saja. Puncanya dia datang ziarah ke Turki, dia terlibat dalam gempa bumi, dia cedera, kakinya patah contoh, dia dirawat di hospital, ya, dan alhamdulillah bertemu jodoh di sana. Nak jadi sebab. Jadi sebab itu pelbagai. Ta'addadat al-asbab. Ta'addadat al-asbab maknanya sebab-sebab tu pelbagai. Wal mautu wahidun, akan tetapi mati itu tetap mati. Ya, ada orang mati jatuh pokok, ada orang mati tenggelam, ada orang mati terbakar, ada orang mati jatuh kapal terbang, ada orang mati aksiden, ada orang mati sakit jantung, COVID dan sebagainya. Itu semua adalah sebab saja. Tapi kematian tetap kematian yang sama, ya. Tidak ada beza sangat, melainkan sebabnya saja. Jadi Allah boleh menyediakan sebab yang pelbagai dan Allah menghapuskan penghalangnya. Allah boleh hilangkan manik. Manik mana penghalang, ya. Jadi walaupun kita kata Michael Jackson sebagai contoh, ya, dia dikawal ketat oleh para pengawalnya. Ada doktor pakar yang merawatnya 24 jam, ya. Tetapi apabila Allah nak datangkan kematian, tak ada apa yang boleh menghalang, ya. Rasulullah SAW mengetahui bahawa orang-orang Arab tidak akan tunduk kepada baginda kecuali setelah orang-orang Quraisy berjaya ditundukkan. Nampak tuan-tuan? Ya, maknanya dia punya pokoknya ataupun pokok perbincangannya ialah Quraisy Mekah, sebab Quraisy Mekah paling mulia. Pasal apa Quraisy Mekah paling mulia apa? Datin Lin, ya. Quraisy Mekah dianggap paling mulia sebab apa? Paling mulia sebab apa? Apa sebab utama? Tuan-tuan, ya. Kak Zainab, apa sebab? Ya, okey, ya. Datin Lin, apa sebab? Dia center of the world. Lepas tu di situ DNA Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam bermula. Okey, ada satu lagi benda lain. Kalau yang bukan Islam pun dia mulia. Sebab apa mereka ni mulia? Kerana mereka orang Quraisy. Apa sebab mereka mulia, tuan-tuan? Jawapan tadi betul, tapi yang paling tepat apa? Kerana apa, tuan-tuan? Sebab apa orang Mekah mulia? Sebab penjaga Kaabah. sebab mereka adalah penjaga Kaabah. Ya, mereka adalah penjaga Kaabah. Kaabah tu duduk kat tempat dia. Mereka jaga Kaabah, mereka melayan, ya, entertain orang datang buat tawaf, datang buat haji. Mereka sediakan makanan, ya, bagi air zam-zam, bagi perlindungan. Sebab tu mereka mulia, tuan-tuan. Ya, orang Mekah tu mulia kerana Kaabah tadi. Ya, dia Kaabah related matters. Yang berkaitan dengan Kaabah itulah menyebabkan mereka mulia. Walaupun sebenarnya kemuliaan mereka itu kerana mereka beriman sebenarnya. Jaga Kaabah saja tak cukup. Ya, jangan kamu menyangka bahawasanya kamu jaga Kaabah tu menyebabkan kamu mulia. Ya, memang sepatutnya mulia, tapi mulia itu kerana keimanan dia. Dia buat kerana Allah, bukan kerana berhala. Itu yang menyebabkan mulia. Tapi ada kaitan tak dengan Kaabah? Of course, ya. Jadi kalau orang Quraisy yang mulia tu, ya, sebab Rasulullah pun daripada situ, betul macam Datin Lin cakap, tak nafi, ya. Jadi kalau mereka beriman, ya, dengan Nabi, mereka jadi mulia. Tapi, ya, sekadar untuk mereka jaga Kaabah, pada pandangan umum memang mulia lah. Sebab itu, ya, Nabi faham kalau orang Mekah, ya, yang jaga Kaabah ni boleh masuk Islam, boleh memeluk Islam, apa jadi, tuan-tuan? Dia macam domino effect. Domino effect maknanya apa? Ya, Mekah menerima Islam, semua kawasan akan menerima Islam, tuan-tuan. Ya, dia akan merasai, ya, dia punya apa kita panggil, ya, dia punya kesan tadi. Ya, jadi apa kita panggil, ya, dia punya kesan kepada tempat lain, orang Badui, ya, orang Yaman, ya, orang
negeri Syam dan mana-mana saja. Yang bila mereka tahu orang Mekah pun masuk Islam, mereka akan menurut, ya. Dia punya apa kita panggil, dia akan ikutlah, ya. Macam kita kata Hamzah adalah idola bagi ramai pejuang-pejuang, ya, hulu balang Mekah. Termasuklah Umar bin Al-Khattab. Bila Hamzah, ya, yang macam tu pun boleh masuk Islam, apatah lagi Umar, apatah lagi, ya, orang-orang lain yang selama ni menentang Islam. Jadi dia akan follow through lah, kita kata. Dia akan follow nanti. Jadi Rasulullah tahu orang Arab tidak akan tunduk kepada baginda kecuali setelah orang Quraisy berjaya ditundukkan. Rasulullah, ya, amat ingin membuka Mekah, tetapi perjanjian yang dimeterai di Hudaibiyah, jangan lupa, pada tahun yang ke-6 Hijrah. Ya, kalau dalam Moses, ya, kita baru 6 Hijrah baru masuk, tapi belum habis jilid 2. Belum masuk cerita Fatu Mekah, belum. Cerita perjanjian Hudaibiyah pun belum lagi, tuan-tuan. Tu jilid 3. Ya, tapi dalam buku ni dia 3 jilid digabungkan, ya. Dan ada pendetailan lagi detail sometimes, ya. Jadi oleh kerana itu perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani pada tahun yang ke-6 Hijrah. Tadi Ustaz ajar tuan-tuan buat timeline, kan. Tuan-tuan garis saja satu line yang ada timing dia. Sebab tu kita panggil timeline, kan. Jadi tuan-tuan letak atas sekali, ya. Ini Hijrah, ya. Tahun 1 Hijrah. Tahun 2 Perang Badar. Perang Badar yang utama, ya. Tahun 3 Perang Uhud. Tahun yang ke-4 Perang Badar yang kedua tak berlaku, tapi Nabi dan para sahabat pergi ke Badar sekali lagi menunggu kedatangan tentera Quraisy, tak berlaku. Tahun ke-4. Tahun ke-5 berlaku Perang Khandaq, ya, Perang Parit, Perang Ahzab. Tahun yang ke-6 peperangan Bani Mustalik. Ya, tahun ke-6 juga berlaku perjanjian Hudaibiyah. Tahun yang ke-6 juga, ya, apa kita panggil, umat Islam tidak terganggu lagi dakwah mereka. Ya, kemudian yang paling penting, ya, tahun yang ke-8. Tahun yang ke-8 berlaku peristiwa pembukaan Kota Mekah. Jadi tuan-tuan kena letak dalam bentuk timeline tadi. Ya, dan tuan-tuan susun secara vertikal daripada atas sampai bawah. Ya, Ustaz ulang balik. Tahun 1 Hijrah. Tahun yang kedua Perang Badar. Tahun ketiga Perang Uhud. Tahun ke-4 Perang Badar yang kedua, ya. Yang tak berlaku tapi pahalanya dapat sebab Nabi dan para sahabat berkumpul di Badar juga. Ya, untuk rematch, ya, untuk rebattle. Ya, rebattle tu antara orang Islam yang menang dalam Perang Badar dan orang Quraisy yang mereka claim mereka menang dalam Perang Uhud. Sebab perang ni ada indikator, kita dah belajar tadi, ya, ada indikator dia. Maknanya kalau orang Islam berjaya dibunuh lebih ramai, ya, orang Islam dibunuh, yang mereka kata mereka menang. Kalau orang mereka yang lebih ramai dibunuh, maka orang Islam menang. Kalau harta rampasan dapat diambil, maka menang, ya. Dalam Perang Uhud, orang Islam yang syahid 70. Ya, memang betul, termasuk Hamzah. Ya, tetapi ketua-ketua tentera macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, semua selamat. Hanya Hamzah saja, ya. Kemudian apa kita panggil, ya, harta rampasan perang tidak dapat diperoleh oleh orang Quraisy. Macam mana dia nak kata dia menang? Ya, mereka tak dapat senjata, mereka tak dapat harta benda, orang Islam tak dapat. Ya. Dan apa kita panggil, ya? Dan Madinah tidak berjaya diusik. Mereka tak masuk Madinah pun. Ya, Madinah pada masa itu untouchable. Tak boleh dimasuki, ya. Mereka gagal menembusi benteng pertahanan orang Islam. Jadi macam mana kita nak kata orang Quraisy menang? Tapi dah mereka claim mereka dapat bunuh lebih banyak, tak apalah, ya. Sebab tu nak dibuat rebattle. Rebattle tu ialah pada tahun yang ke-4 Hijrah. Ya, tapi tak berjaya, ya. Kerana orang Quraisy janji nak datang, mereka tak datang. Nabi dan para sahabat dapat pahala Perang Badar yang kedua. Ya. Kemudian tahun yang ke-5 berlaku tadi peperangan Bani Mustalik, kita dah baca, Ansyah kena fitnah, ya, dan terbukti bahawasanya, ya, orang-orang munafik ini memang keberadaan mereka di Madinah itu menimbulkan kekecewaan. Mereka mencari sebab untuk apa kita panggil, untuk memfitnah Nabi, untuk memburukkan, untuk tarnish, ya, Nabi punya image. Kalau Nabi punya image tak boleh dikotori, mereka buat fitnah pada isteri Nabi. Bila isteri Nabi ada masalah, maka mereka kata, tengok isteri Nabi pun masalah. Maknanya Nabi tu dayus. Nabi ni ada masalah, ada isu dengan isteri dia. Maknanya, ya, mereka buat fitnah macam tu walaupun tak benar. Ya, tapi itulah yang diwar-warkan dia di apa kita panggil di media sosial lah kalau zaman kita ni. Ya. Okey, apa lagi berlaku tuan-tuan, ya? Itu timeline, tuan-tuan ingat, ya. Tahun 1 Hijrah, tahun kedua Perang Badar yang pertama, tahun ketiga Perang Uhud, tahun keempat Perang Badar yang kedua. Tahun yang ke-5 apa tadi, ya, berlaku peristiwa peperangan Khandaq, peperangan Parit.
Ya, tahun yang ke-6 inilah ya, berlaku peristiwa peperangan Bani Mustalik dan juga peristiwa Hudaibiyah. Nabi dan para sahabat nak hijrah, nak buat umrah dan mereka dihalang. Ya, berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Jadi perjanjian itu ditandatangani untuk 10 tahun. Itulah isu dia. Ya, 10 tahun. Jadi bila 10 tahun, ya, maka Nabi tak boleh nak buat apa-apalah sebab dah berjanji. Ya, sebab tu Nabi dan para sahabat boleh berdakwah ya ke mana saja mereka nak dakwah. Kerana ya mereka sudah ada perjanjian damai dengan pihak musyrikin. Musyrikin tak boleh kacau. Ya. Jadi perjanjian yang ditandatangani yang dipanggil sebagai perjanjian Hudaibiyah inilah ya yang menghalang baginda daripada membuka Mekah. Ya. Kerana baginda adalah penghulu mereka yang menunaikan janji. Sebab Nabi kita tahu dah. Salah satu daripada ciri-ciri orang beriman ialah dia bila berjanji dia tepati. Sedangkan ciri munafik dia ada way round apa dia? Kalau dia berjanji dia ingkar. Kalau dia berjanji, kalau diberi amanah dia khianat. Kalau dia bercakap dia bohong. Dan apabila dia bertengkar, ya, bila dia berdialog, berdebat, dia melampaui batas. Jadi ada 4 ya ciri-ciri apa ni munafik ya. Kalau ada 4 tu confirm munafik yang sejati. Tapi kalau ada salah satu dia ada ciri-ciri saja, belum munafik lagi. Kita dah detailkan tadi. Jadi oleh kerana itu apa yang berlaku ya? Maka Nabi sebagai seorang pemimpin orang beriman ya, maka Nabi kena pegang janji. Walau bagaimanapun apabila Allah menghendaki, tu dia. Insya-Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan menyediakan sebab-sebab yang membolehkannya. Patutnya 10 tahun tak boleh kacau Mekah. 10 tahun tu kita tak boleh serang Mekah. Ya, tetapi apa yang berlaku? Ya, yang berlaku ialah Allah buat sebab. Ta'addadat al-asbab. Ta'addadatil asbab, ya, sebab-sebab tu pelbagai. Sebelum ini kita dah bagi tahu kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah ni Badui, ya. Mereka telah bergabung dengan Rasulullah dan kabilah Bakar, ya, bergabung dengan Quraisy. Jadi kedua-dua baik kabilah Badui ini mereka bebas nak buat hubungan diplomatik dengan siapa saja. Pada zaman jahiliah, kedua-dua kabilah tersebut ya ada hutang darah yang belum dibayar. Ya, ada pembunuhan lah yang berlaku. Tetapi hasrat membayar terpendam dengan kedatangan Islam. Jadi bila Islam datang, ya Islam hapuskan semua dosa-dosa orang yang telah ya mereka lakukan pada waktu silam, macam Wahsy. Ya, jadi Wahsy bunuh Hamzah dalam perang Uhud yang berlaku pada tahun yang ketiga Hijrah. Ya, tapi bila Wahsy masuk Islam, maka dosanya diampun oleh Allah. Apa kesalahan yang dibuat dulu diampun. Ya, sebab dalam hadis yang sahih Nabi kata al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh seseorang itu sebelum dia masuk Islam. Walaupun membunuh, dia tidak dijatuhkan hukuman bunuh balas tak. Ya. Jadi oleh kerana itu, ya, maka mereka tidak meneruskan. Mereka tak pesulah benda tu. Sebab apa? Sebab ya sebahagian dah masuk Islam, so kira settle lah. Ya. Apabila perjanjian Hudaibiyah dimeterai, seorang lelaki daripada kabilah Bakar menyanyi lagu yang mencela Rasulullah. Ya, dia berqasidah. Qasidah ni bukan mesti memuji tuan-tuan ya. Sebab qasidah ni sesuatu yang dinyanyikan ada tujuan dia. Ya, dia mesti ada tujuan, ada tema dia. That's why dipanggil qasidah daripada perkataan qasad. Qasad tu maknanya tujuan. Tujuan mungkin baik, tujuan mungkin jahat. Ya, kalau selawat mesti baik. Tapi kalau qasidah belum tahu lagi tuan-tuan. Ya, sebab ada qasidah yang dibuat untuk mengeji. Ya, jadi kita biasanya qasidah ni mesti agama kan. Mesti qasidah tu maknanya puji Nabi ya, puji agama Islam, puji Mekah Madinah ya. Tapi qasidah boleh juga digunakan pakai untuk ya apa kita panggil mengeji Nabi. Jadi dia cela Nabi dan didengari oleh seorang lelaki daripada kabilah Khuza'ah. Jadi Khuza'ah dia pro Nabi ya, sedangkan Bakar pro orang Quraisy ya. Lelaki tersebut memukulnya ya, dipukulnya orang daripada Bani Khuza'ah, daripada Bani Bakar tadi. Ini menimbulkan rasa dendam, mengingatkan keinginan membalas dendam yang masih belum terlaksana. Jadi ada isu dulu, isu tu ya masih outstanding bagi mereka walaupun dah masuk Islam. Sebenarnya isu tu dah selesai. Tetapi sifat-sifat ciri-ciri jahiliah tu masih ada pada mereka. Ya. Jadi apa yang berlaku? Kabilah Bakar berazam untuk memerangi ya kabilah Khuza'ah. Untuk tujuan tersebut, ya mereka minta bantuan daripada Quraisy. Sebab Quraisy tu mereka punya associate. Ya, sekutu mereka ya. Jadi Quraisy secara senyap-senyap bagi bantuan senjata dan tentera kepada kabilah Bakar. Ya, macam kita kata peperangan dalam dunia inilah tuan-tuan.
Ya, bila Amerika dengan Russia ni kita kata dua superpower lah, dulu Soviet Union. Jadi dalam konflik ya di Caucasus ya antara Armenia dengan Azerbaijan. Jadi bila Azerbaijan disokong oleh Russia, memang dia pun bekas Soviet Union dulu. Ya, maka Amerika akan sokong Armenia, bergaduh. Ya, tapi kadang-kadang bantuan secara senyap-senyap. Ya, jadi bila apa kita panggil ya, bila puak pemberontak ya di Syria contohnya disokong sebahagiannya oleh Amerika, maka sudah tentulah Rusia akan sokong pula ya apa ni apa kita panggil ya, apa ni dia punya kerajaan yang memerintah ya, ruling party, ruling government tu ya. Jadi macam itulah tuan-tuan ya, peperangan-peperangan di Sudan dulu kita tengok. North Sudan ya, dia Muslim, ya South Sudan dia Kristian. Ya, maka Amerika hantar bantuan. Tapi dia hantar bantuan melalui negara-negara jiran kepada Sudan tu, ya, daripada Uganda, daripada Tanzania, daripada Kenya, UTK formula dia. UTK. Biasa kita terjemahkan unit ya tindakan khas. Ya, tapi kalau dalam konteks apa negara Afrika, UTK itu ialah Uganda, Tanzania dan juga satu lagi Kenya, ya. Ini semua adalah negara jiran kepada Sudan ya yang berkongsi tasik Victoria dekat bawah tu. Tuan-tuan boleh tengok peta Afrika dekat tengah-tengah tu. Ya, ada Sudan, ada Uganda, ada Tanzania, ada Kenya. Mereka berkongsi sumber Sungai Nil yang dipanggil sebagai ya Victoria Lake. Ya, yang menunjukkan mereka ni dulu dicolonized by the British, tuan-tuan. Sebab tu digunakan ya apa kita panggil ya Queen apa Victoria punya nama ya, nama tasik tu, tasik besar duduk di atas bukit sana. Ya, sumber protein kepada masyarakat di sekitar tengah-tengah apa kita panggil Afrika tu, kontinen tu, African continent ya, ada sumber makanan, sumber protein ya, dan itulah punca Nil putih, tuan-tuan ya. Nil putih ni maknanya daripada Victoria naik ke Sudan, daripada Sudan baru naik ke Mesir, berakhir di di Mediterranean. Tapi kalau Nil biru ya, dia datang daripada tasik tanah tu duduk dekat Ethiopia, tuan-tuan ya. Kalau tengok peta lagi senang lah ya. Jadi boleh tuan-tuan boleh nampak ya. Ustaz tak pasti tuan-tuan boleh gambar ke tidak, tapi kalau tuan-tuan Google Map jumpalah. Okey ya, sebab buku kita ni dia tak ada gambar sebab ni pendekatan lama. Ya, dia tak ada gambar, tak ada ilustrasi, tak ada diagram ya. Jadi ustaz lah yang kena come up dengan benda-benda macam tu ya, supaya tuan-tuan boleh dapat faham dengan lebih baik. Ya, ustaz tak pasti kemampuan tuan-tuan untuk menggambarkan peta tu ya, sebab bukan semua orang ya boleh dia punya kemampuan untuk menggambar ya. Banyak orang ya, especially yang boleh ni kebanyakannya ialah yang right brainer, tuan-tuan. Right brainer ya, dia boleh ya dengan bahasa, dengan apa kita panggil art ya. Mereka ni biasanya lebih dalam bidang tu ya. Tapi kalau yang left brainer ataupun kita panggil blue brainer ya, mereka ni dari segi number ya, numerical. Jadi kalau tuan-tuan backgroundnya accounting ya, engineering dan sebagainya, actual science itu biasanya left brainer ya. Tapi kalau orang bahasa, sains sosial, sejarah, geografi itu adalah right brainer, tuan-tuan ya. Itu kajian umum dalam bidang kajian otak ya, otak manusia ya. Jadi tuan-tuan kalau berminat, tuan-tuan boleh baca lebih detail lah ya. Kita kena tahu ya, sebab kita nak guide anak-anak kita untuk kerjaya dan pelajaran dia, kita kena tahu anak kita left brainer ke right brainer supaya kita boleh guide dia dengan lebih betul, tuan-tuan. Ya. Walaupun benda ni ya Islam tak sebut secara detail sangat, ya, tetapi kajian-kajian yang dibuat oleh kita panggil ya, oleh saintis ya, oleh pakar kita panggil education ya, semua ni akan membantu kita lah. Ya, dia tu ilmu Islam juga, tuan-tuan ya. Okey, jadi balik pada cerita tadi, kita nak bagi tahu bahawasanya ni dendam. Ceritanya cerita dendam. Ya. Jadi dia pukulnya ya orang tersebut, ini menimbulkan rasa dendam. Mengingatkan keinginan balas dendam yang masih belum terlaksana. Kabilah Bakar dia nak perang, ya, dia tak cukup senjata. Jadi dia communicate dengan orang Quraisy. Quraisy kata tak apa, kita boleh bantu secara senyap-senyap. Sebab mereka juga tahu ya, mereka ada perjanjian dengan Nabi dengan sahabat Nabi di Madinah. Jadi kalau ya Nabi tahu bahawasanya orang Quraisy ya, dia bantu bagi senjata pada associate dia, yakni Bani Bakar ya, maka akan menyebabkan perjanjian tu terbatal, tuan-tuan. Ya, jadi mereka buat senyap-senyap ya, dia bagi bantuan senjata dan tentera. Kemudian mereka menyerang kabilah Khuza'ah yang mendapat jaminan keamanan daripada perjanjian Hudaibiyah tadi. Sebab Khuza'ah dia pro Nabi.
Jadi Nabi punya Madinah tak boleh diganggu, ya, begitu juga ya mereka yang bersekutu dengan Madinah pun tak boleh diganggu. Maknanya tak boleh ganggu Nabi dan para sahabat, dan associate dia, sekutu dia pun tak boleh diganggu. Itu dalam perjanjian tu. Jadi apa yang berlaku ni telah telah menyebabkan perjanjian itu terbatal nanti. Sebab tu mereka buat senyap-senyap, tuan-tuan, ya. Jadi mereka berjaya bunuh lebih daripada 20 orang daripada kabilah Khuza'ah. Melihat kepada apa yang berlaku, sekutu Rasulullah itu menghantar rombongan yang diketuai oleh Amru bin Salim Al-Khuzai. Ya, jadi Amru bin Salim Al-Khuzai, beliau ya menghantar rombongan yang diketuai ya oleh Amru tadi. Jadi ya dia punya apa kita panggil ya wakil dia ya untuk cerita kepada Nabi apa yang telah dilakukan oleh Bani Bakar dan Quraisy. Apabila berita tersebut disampaikan, Rasulullah berkata, wallahi aku akan mempertahankan engkau ya dan kabilah engkau daripada apa yang akan dipertahankan ya. Seperti mana aku pertahankan diriku, macam tu jugalah ya aku akan pertahankan kamu. Sebab dalam perjanjian diplomatik ni kita tahu ya, perjanjian itu adalah perjanjian untuk menjaga nyawa, menjaga harta ya, dan seumpamanya. Jadi kalau Nabi jaga rakyat Madinah macam tu ya, mereka yang bersekutu dengan Nabi pun akan dijaga juga. Quraisy pula apabila mendapati tindakan tersebut ya bermakna pencabulan terhadap perjanjian Hudaibiyah, mereka menyesal dan ingin membetulkan ketelanjuran. Jadi dah tersalah, dah terlanjur dah, nak buat macam mana? Mereka hantar pemimpin mereka Abu Sufyan. Ya, jadi Abu Sufyan pada masa ini belum masuk Islam lagi. Jadi Abu Sufyan telah dihantar ke Madinah ya, dan kita tahu ya peristiwa apa kita panggil ya pembukaan kota Mekah ni berlaku tahun 8 Hijrah. Ya, 8 Hijrah, dan apa ni kedatangan mereka ni ya menyebabkan apa kita panggil ya, menyebabkan ada menimbulkan konflik lah ya. Sebab dah tahu dah mereka dah bantu Bani Bakar tu, dah konflik dah, mereka tak boleh tolong ya, tetapi mereka telah membantu, mereka telah terlanjur. Jadi apa nak buat, mereka terpaksa minta maaf, mereka nak betulkan balik keadaan, tapi benda dah berlaku ya. Kita kata damage has been done. Bila damage has been done, yang kita kena buat apa ya, kita tak boleh nak baiki lah tuan-tuan ya. We can only control the damage ya, dipanggil damage control ya. Jadi damage control tu macam mana mereka hantar Abu Sufyan untuk pergi ke Madinah ya, dan nak mempertahankan perjanjian tadi. Maknanya perjanjian masih berlangsung sebab baru 2 tahun. Tahun ke-6 ya, tahun ke-6 perjanjian dimeterai, ni baru tahun yang ke-8, tak sampai 2 tahun pun. Jadi ya dia menunggang tunggangannya, kudanya, dengan sangkaan tidak ada orang lain yang mendahuluinya ke Madinah. Mana dia nak pergi dulu. Jadi kalau nak pergi cepat dengan kuda lah. Kalau dengan unta dia akan ambil masa 8 hari, mungkin lebih. Kalau kuda lebih cepat ya. Jadi oleh kerana itu dia pun tunggang kudanya pergi ke sana dengan harapan tak ada orang bagi tahu pada Nabi. Jadi mereka lah orang pertama yang kononnya nak bagi tahu pada Nabi. Bila sampai di Madinah, dia singgah di rumah Ummul Mukminin Ummu Habibah, ataupun nama sebenarnya ialah Ramlah. Ramlah siapa dia? Ramlah binti Abu Sufyan. Ya. Ini anak Abu Sufyan, tuan-tuan. Jadi bila dia anak Abu Sufyan, maka Abu Sufyan ya minta syafaat. Syafaat maknanya apa? Recommendation. Ya, jadi boleh tak pakai recommendation? Boleh, tuan-tuan. Tak ada masalah ya. Dengan syarat kita ada kelayakan untuk dapat recommendation. Ya, jadi kita ya, contohlah kita katakan, ni kita ustaz bagi yang real ya. Ni Dr. Yusuf Qaradawi ada bincang panjang lah dalam kitabnya Fatwa Mu'asirah. Ya, fatwa-fatwa semasa contemporary, apa ni kita panggil ya, religious verdict. Religious verdict itu ialah fatwa lah ya. Jadi dia kata apa ya, antaranya kita kata orang yang minta syafaat, maknanya kita ada kawan ya bekerja di MARA contoh ya, anak kita nak masuk MRSM Taiping ke MRSM Jasin ke ya, antara MRSM yang apa kita panggil top 3 lah ya kalau kat Malaysia ni. Jadi kita pun ya anak kita berminat, result dia pun bagus ya, dia aktif sukan, beruniform, semua memang anak kita ni memang layak ya. Kita isi borang, kita hantar macam biasa ya, ikut saluran yang biasa ya. Kemudian kita tahu ada salah seorang kawan kita satu universiti dulu ya, kita punya roommate kita ataupun housemate kita ya, yang juga bekerja di apa jabatan tadilah unit beasiswa ya, ataupun unit kemasukan pelajar MRSM. Jadi kita pun hubungi dia, kita pun angkat telefon, kita bertanya, kita kata, Syekh, apa khabar, sihat apa semua, lama tak jumpa, ni lah nak minta tolong lah kita kata.
Ya, anak saya ada mohon. Ya, jadi kalau boleh tengok-tengokkan. Itu bahasa orang Melayu. Boleh tak tolong tengok-tengokkan? Ya, jadi sebenarnya boleh ke tak boleh? Ya, jadi kalau tengoklah apa yang boleh dibuat. Ya, mana kita minta tolong dia. Tapi anak kita memang layak. Ya, anak kita pelajar terbaik Selangor. Ya, untuk UPSR anak kita pelajar terbaik. Anak kita memang represent sekolah ya, negeri pun untuk dia state player tuan-tuan. Untuk badminton ke untuk bola dan sebagainya ya. Dia pun uniform, punya aktiviti bagus ya. Memang dia antara pelajar contoh. Memang dia memenuhi syarat. Dia bukan meet requirement ya, lebih daripada requirement lagi dia memenuhi. Dan memang layak sangat masuk ke MRSM tu. Ya kita kata. Jadi oleh kerana itu kita minta ya kawan kita tolong tengok-tengokkan boleh. Jawapannya boleh tuan-tuan. Harus hukum dia. Ya, tetapi kalau ya anak kita tak layak, ya tiba-tiba kita minta tolong orang untuk recommend masukkan nama dia, yang itu tak boleh. Tak boleh tuan-tuan, ya. Jadi kita tak boleh kata macam tadi Ustaz ada bincang ya, Nabi Yusuf alaihissalam ya, daripada penjara kemudian dia dibebaskan sebab tak bersalah. Kemudian dia jumpa dengan raja yang memerintah, dia minta supaya raja lantik dia sebagai menteri ekonomi ya, dua portfolio dia pegang, menteri ekonomi dan menteri yang yang in charge ya tentang pertanian dan keterjaminan makanan lah kalau konteks moden kita sekarang ya, sebab dia nak jaminkan makanan ya di Mesir itu boleh bertahan untuk 7 tahun kemarau ya, sebab raja dapat mimpi ya 7 lembu gemuk dimakan oleh lembu kurus. Semua ahli sihir ya, kita kata ahli sihir, dia punya penasihat dan sebagainya tak boleh nak takwilkan mimpi tu. Jadi Nabi Yusuf yang boleh mentakwilkan mimpi, dan Nabi Yusuf tidak memberi apa-apa syarat. Maknanya kalau saya tolong raja kena bebaskan saya, tak. Ya, tolong saja, maknanya tanpa syarat. Ya, jadi bila tanpa syarat tu senang cerita tuan-tuan. Kita tak bagi syarat. Kita kata boleh saya tolong awak dengan syarat awak bebaskan saya. Nabi Yusuf tak bagi apa-apa syarat, tetapi kebebasan Nabi Yusuf itu adalah kerana terbukti dia tidak bersalah. Ya, jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah dia minta jawatan. Boleh ke minta jawatan? Jawapannya boleh kalau kita layak. Ya, jadi maknanya kalau kita layak, memang kita layak. Track record kita, ya, kita pernah pegang jawatan yang berkaitan dengan bidang yang kita dilantik tu. Ya, contoh ya, kita kata kita ada masters dalam bidang tersebut ya, dalam bidang apa kita panggil, dalam bidang public policy ke ya, dalam bidang yang berkaitan dengan kira-kira apa semua sebagainya, actual science ke apa, itu bidang kita. Dan kita dilantik untuk jawatan tersebut, dan memang jawatan tu ya kita pernah buat. Ya, kita pernah dilantik untuk beberapa tahun kita kata. Ya, memang track record kita. Tengok resume ya, memang apa kita panggil, memang dia layak. Ya, macam tadi ya, boleh tak kita dilantik ya, ataupun kita mohon untuk dilantik. Kalau dilantik lagi boleh, kalau mohon dilantik pun boleh, seperti mana Nabi Yusuf. Ini kan pula kalau dilantik kerana merit kita ya, bukan kerana kita kenal siapa-siapa, bukan tuan-tuan. Dr. Yusuf Qaradawi ada bincang panjang, tuan-tuan kena baca fatwa-fatwa Yusuf Qaradawi yang semasa, yang berkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan politik, dengan ekonomi, dengan education, dengan pekerjaan ya, dengan public policy, dengan macam-macam tuan-tuan. Dr. Yusuf Qaradawi ni advance tuan-tuan. Ya, orang hebat. Ya, kalau Ustaz boleh cerita sikit tuan-tuan, Dr. Yusuf Qaradawi almarhum orang hebat. Kita kena bagi tahu sebab dia wafat dalam keadaan beriman pada Allah dan Rasul. Ya, ada orang mungkin permulaan hidup dia bagus, pertengahannya bermasalah, hujungnya bermasalah. Tapi dia alhamdulillah track recordnya bagus. Ustaz sebut saja secara umum, bachelor dia dalam bidang bahasa Arab tuan-tuan. Bachelornya bahasa Arab, Universiti Az-Zahar. Bukan bachelor dia syariah ke usuluddin, bukan. Ya, bachelor dia adalah dalam bidang syariah tuan-tuan, dalam bidang bahasa Arab. Masternya dalam usuluddin, PhD-nya dalam bidang syariah. Oh, ni hebatlah tuan-tuan. Biasanya orang daripada BA bahasa Arab, master bahasa Arab, PhD bahasa Arab. BA syariah, master syariah, PhD syariah. BA hadis sampai PhD hadis. Ya, kita kata macam Dr. Abdul Basit, ya, Datuk Dr. Abdul Basit contoh. Ya, di Madinah, BA-nya syariah, masternya syariah, PhD syariah. Ya, jadi dia memang dalam bidang hukum hakam fiqah tu tak payah nafi lah. Ya, kalau ustaz ya patutnya Dr. Basit tu jadi mufti Kelantan tuan-tuan. Ya, memang orang yang sangat layak kita kata, ya. Jadi macam itulah ceritanya, sepatutnya lah kan, ya, tapi tak ada masalah sebab dia pun tak minta jawatan. Sebab kita tak minta jawatan, tapi kalau dilantik dan kita rasa kita mampu melaksanakan, kita peganglah. Ya, itu kaedah dalam Islam itu. Kita tak minta jawatan. Sebab ketika Abu Zar minta jawatan,
Abu Zar tidak dilayan oleh Nabi. Nabi tak bagi jawatan tu. Sedangkan Abu Hurairah dapat, Abu Zar tak dapat. Sebab apa? Ya, sebab Abu Hurairah ada keterampilan, ada kemampuan. Dia boleh apa kita panggil ya, dia boleh urus, dia boleh laksanakan apa ni tugasan dia dengan baik. Dia boleh deliver, tuan-tuan. Tetapi Abu Zar tak boleh. Sebab tu Nabi tak lantik dia. Bukan kerana Abu Zar tak amanah, ya. Dia orang amanah, dia orang yang banyak ibadahnya, ya. Tetapi Nabi tak lantik kerana keterampilan dia dalam bidang pengurusan kurang. So Nabi tak lantik dia. Sebab tu Nabi kata, ya, apa ni jawatan ini adalah amanah dan amanah itu boleh membawa kepada apa? Kepada penyesalan. Ya, an-nadamah. Al-amanatu nadamatun. Ya, amanah itu boleh menjadi nadamah. Nadamah apa tuan-tuan? Nadamah adalah penyesalan. Ya, kita kata kalau lah dulu aku tak pegang jawatan ni kan bagus. Dia akan cakap macam tu. Sebab tu Nabi tak lantik dia, tuan-tuan. Okey, ya. So balik pada cerita tadi, ya, apa yang berlaku? Yang berlaku ialah Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, anak Abu Sufyan tu adalah isteri Nabi. Ya. Bila Ummu Habibah ni kahwin dengan Nabi, okey, letak dalam timeline tadi. Tahun yang ke-6 apa berlaku? Ghazwah Bani Mustalik, kita dah baca, tuan-tuan. Ya, Aisyah difitnah. Tahun yang ke-6 juga berlaku perjanjian Hudaibiyah, ya. Tahun yang ke-7, ya, berlaku apa, tuan-tuan? Berlaku perkahwinan antara Nabi dengan Ummu Habibah. Ya, berlaku perkahwinan antara Nabi dengan Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah tu berada di Eritrea, Nabi duduk di Madinah. Jadi pernikahan jarak jauh, PJJ kita panggil. Ya, Nabi wakilkan Najasyi, ya, untuk meminang apa ni Ummu Habibah, ya, diterima dan jadi suami isterilah Nabi dengan Ummu Habibah, ya. Kemudian Najasyi dengan kedudukan dia sebagai raja atau maharaja pada masa itu, ya, dia sewakan kapal dan kapal itu bawa balik Ummu Habibah bersama dengan Ja'far bin Abi Talib dan orang-orang beriman, ya, yang duduk di Eritrea, bawa balik mereka ke Madinah. Itu berlaku tahun yang ke-7. Peristiwa ni pembukaan Kota Mekah berlaku tahun yang ke-8. Ya, tuan-tuan tu timeline tengok balik. Ya, jadi tahun ke-7 tadilah, ya, ada peperangan apa kita panggil peperangan Khaybar juga tahun yang ke-7. Tuan-tuan masuk-masuk kan, ya, dalam timeline tadi. Baru tuan-tuan boleh nampak dia punya sequence, time sequence tu. Ya, chronological order dia, tuan-tuan. Jadi Ummu Habibah sudah jadi isteri Nabi pada tahun yang ke-8. Ya. Bila bapa dia ada masalah, bapa dia pula pemimpin, antara pemimpin tertinggi di Mekah, bapa dia datang, ya. Bila dia datang dia nak jumpa Ummu Habibah lah. Ya. Jadi bila dia datang, ya, dia singgah di rumah Ummu Habibah, dia nak duduk di atas hamparan macam tikar lah kita kata, yang Rasulullah punya. Tetapi Ummu Habibah ambil, dia lipatnya, tak bagi bapa dia duduk, tuan-tuan. Ya, kita kata tak sepatutnya lah kan. Ya, sebab tu bapa dia. Kerana ya, dia buat macam tu kerana bapa dia masih belum beriman. Ya, jadi Abu Sufyan berkata pada anak dia, ya anakku, wahai anakku, ya binti, ya wahai anak perempuanku, apakah engkau lebih sayang Muhammad daripada aku, atau engkau lebih menyayangi aku daripadanya? Dia tanya, buat tanya. Ya, Ummu Habibah menjawab, engkau tidak layak duduk di atas hamparan. Cuma kalau kita dengar perkataan engkau aku ni tak sedap, ya. Sebab tapi macam itulah. Ya, apa kita panggil, ya. Bahasa Arab dengan English kita kata dia memang, ya, I you saja. Sebab kita berdoa kepada Allah. Oh Allah, you are. Ya, tapi kalau bahasa Melayu macam mana? Boleh juga, ya, wahai Allah engkau lah. Jadi maknanya dia bukan tak sopan. Sebab itu memang gaya bahasa. Ya, kalau kita nak kata kepada raja, ya, kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita ataupun bangsawan sebagainya, dia ada gaya yang berbeza. Sebab bahasa Melayu dia ada kasta. Ya, tapi kalau bahasa Jawa ada kasta, lagi kuat kastanya. Hindu ada kasta, ya. Tetapi bahasa Arab dia tak ada kasta. Sebab tu, ya, Allah berfirman, qala Allah, Nabi qala Rasul, semua qala, tak ada beza. Bahasa Melayu ada beza, ya. Kalau raja bertitah, kalau Nabi bersabda, kalau Allah berfirman, ya. Jadi kalau orang biasa berkata, jadi ada beza. Quran tak ada beza, tuan-tuan. Ya, sebab tu aku engkau biasanya perkataan tu. Walaupun kita bercakap dengan mak ayah kita. Ya, macam English juga. Ya, kita panggil bapa kita you juga, ya, you. I know that you are angry with me. Kita guna I you juga macam kita bercakap dengan kawan kita. Ya, bukan makna kita tidak hormat, tapi sebab dia tidak ada kasta dalam bahasa tu, tak ada leveling dia, tuan-tuan, ya. So Ummu Habibah menjawab, ya, engkau tidak layak duduk, ya. Engkau seorang musyrik yang najis dari segi akidah. Tuan-tuan jangan salah faham, ya. Sebab nanti tuan-tuan bersalam dengan neighbor tuan-tuan. Neighbor tuan-tuan tu
Buddhis ataupun dia Hindu, tuan-tuan salam dengan dia, jadi tuan-tuan kena basuh dengan sabun pula apa tak? Ya, dia bukan najis dari segi fizikal, ya, tetapi dia najis dari segi akidah dia. Dia berkata sesungguhnya engkau telah ditimpa keburukan setelah berpisah denganku. Ni bapak dituduh dia. Tu dia kata itulah. Dia duduk sendiri masuk Islam, jadi pula isteri Muhammad. Ini dia punya kesan dia, tak hormat dengan mak bapak dah. Kemudian dia keluar dan pergi berjumpa Nabi SAW yang berada di masjid serta mengemukakan tujuan kedatangannya Abu Sufyan. Nabi bertanya apakah ada sesuatu yang telah berlaku? Ya, anything happen? Nabi tanya kat dia. Ya, dia nak menyembunyikan. Ya, dia kata tak ada apa-apa berlaku. Ya, nothing happen. Rasulullah berkata kalau begitu kita tetap berpegang dengan tempoh dan perjanjian yang telah dimeterai. Itu saja jawapan Nabi. Maka Abu Sufyan beredar jumpa dengan pembesar-pembesar Muhajirin pula. Ya, pergi jumpa dengan Abu Bakar, Umar sebagainya. Untuk mendapatkan pertolongan mereka demi mencapai tujuan. Maknanya Nabi kata kalau tak ada apa-apa berlaku, kita tetap berpegang pada perjanjian kita lah 10 tahun. Kalau tak ada apa-apa berlaku, Abu Sufyan tak puas hatilah, ya. Sebab dia tak nak cakap banyak lah, ya, sebab dia tahu, ya. Dia pernah hina Nabi, dia pernah datang perang lawan Nabi dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dia datang lawan Nabi, tuan-tuan. Nabi ni pula dah jadi anak menantu dia. Ya, patutnya anak menantulah. Sebab Nabi kahwin dengan Ummu Habibah, ya, ataupun Ramlah yang merupakan anak kandung kepada Abu Sufyan. Ya. Maka dia pun pergi. Semuanya berkata perlindungan yang kami beri terikat dengan perlindungan yang diberikan oleh Rasulullah. Selepas itu dia pulang menemui kaumnya tanpa mendapat sebarang hasil daripada usaha. Mana tak berjaya nak extend ke apa. Kerana Nabi kata kita follow je. Ya, kita panggil go by the book. Kalau dalam buku kata 10 tahun, 10 tahun. If nothing happen. Masalahnya mereka dah membantu Bani Bakar untuk bunuh 20 orang daripada Bani Khuza'ah. Itu masalah dia. Ya. Jadi dengan itu kaumnya menuduhnya telah mengkhianati mereka. Dia pula kena tuduh, tuan-tuan. Dan menganut Islam. Dia kata ni silap Abu Sufyan kau masuk Islam ke apa? Ya, dituduh. Untuk menafikan tuduhan tersebut, Abu Sufyan melakukan upacara ibadat kepada berhala. Maknanya kalau dia masuk Islam dah tentulah dia tak akan buat ritual berhala tu, sebab dia tak akan buat lagi. Ya, tapi pasal apa dia buat sekarang? Ya. Dia buat sekarang sebab dia nak buktikan dia belum Muslim. Dia masih kafir, Quraisy. Ya. Mengenai Rasulullah pula, baginda membuat persiapan untuk bermusafir dan mengarahkan para sahabat membuat persiapan yang sama. Nabi dah arah dah. Baginda memberitahu Abu Bakar arah tuju musafir yang akan dilakukan. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau memeterai perjanjian dengan Quraisy?" Ya, kan kita ada perjanjian. Baginda menjawab, "Ya, tetapi mereka telah mengkhianati dan membatalkannya." Mana Nabi dah tahu dah, tuan-tuan. Ya, laporan daripada wakil Khuza'ah tadi pun dah ada dah. Ya, kita tahu tadi Abdul bin Salim Al-Khuzai. Ini wakil daripada Bani Khuza'ah yang pergi jumpa Nabi di Madinah dan bagi tahu orang Quraisy dah membantu Bani Bakar bunuh 20 orang daripada Bani Khuza'ah tu. Jadi Nabi dah tahu cerita dah. Kemudian Rasulullah SAW mengajak orang-orang Arab yang tinggal di sekitar Madinah. Maknanya Badui lah. Ya. Bila disebut orang Arab ni merujuk kepada kepada Al-Arab ni, maknanya orang-orang Arab Badui. Ya, yang bukan duduk di Madinah, downtown Madinah, bukan. Ya, jadi mereka ni orang Badui yang duduk di sekitar Madinah dengan berkata sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaklah dia datang ke Madinah pada bulan Ramadan. Nabi jemput. Pada masa yang dijanjikan kabilah Aslam, kabilah Aslam ni semua Badui. Kabilah Ghifar, Muzayyanah, Asja', Juhainah, ni kabilah-kabilah semua. Datang berkumpul di Madinah, Rasulullah tidak memberitahu tujuan sebenarnya. Ya, supaya maklumat tersebut tidak tersebar sehingga Quraisy mengetahuinya. Ya, dan membuat persiapan untuk berperang. Jadi tak disebut secara pasti ke arah mana. Ya. Rasulullah SAW tidak mahu peperangan berlaku di Mekah. Ya, sebab kalau orang Mekah ready nanti berlaku peperangan. Ya, jadi mana boleh sebab Mekah tanah haram. Ya, Haramain termasuk Madinah, tak boleh berlaku peperangan patutnya. Malah mahu penduduknya menyerah diri tanpa melakukan sebarang pencabulan terhadap kehormatan Mekah. Ya, hurmatu Mekah. Ya, kena jaga hormat Mekah tu. Untuk itu baginda berdoa kepada Allah, ya Allah, tangkaplah mata-mata dan jagalah berita ini daripada sampai ke pengetahuan Quraisy sehingga mereka terkejut dengan kedatangan kami memang. Ya, jadi oleh kerana itu doa Nabi maka terjagalah. Tak ada orang bocorkan rahsia.
Ya, tak ada orang bocorkan rahsia. Ya, sebab apa tuan-tuan? Ya, sebab tadilah ya, melainkan ada satu cerita di bawah ni. Paragraf yang baru ni, ya. Salah seorang muslim yang pernah menyertai peperangan Badar, Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah, beliau adalah orang beriman dan beliau terlibat dalam perang Badar. Dan kita tahu orang yang terlibat dalam perang Badar ni apa kelebihan dia? Ya. Apa kelebihan orang terlibat dalam perang Badar? Apa? Kak Liz, ya, apa orang yang terlibat dalam perang Badar? Mereka dapat apa kelebihan? Dapat apa? Pengampunan daripada Allah. Mereka dapat pengampunan dosa, tuan-tuan. Dosa Dosa. yang telah lalu, ya. Mereka diampunkan. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Ghufira lahu, diampunkan baginya ma taqaddama, apa yang terdahulu, min zambihi, daripada dosanya. Semua dosa diampun, tuan-tuan. Sebab tu orang yang tak pergi perang Badar menyesal kerana dosa-dosa, ya, mereka, ya, mereka terpaksa bertaubatlah pula. Ya, mereka terpaksa ikut prosedur biasa, sedangkan orang yang pergi Badar, ya, mereka telah diampun secara blanket. Ya, maknanya semua ampun. Ya, dosa akan datang tak boleh lah, dosa yang telah berlaku. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah ni orang Badar, dia Al-Badri. Ya, jadi termasuk dosa-dosa besar. Ya, memang, ya. Apa saja dosa yang mereka lakukan secara umum diampunkan. Mereka bersih, tuan-tuan, ya. Sepatutnya kan melalui taubat. Of course sahabat-sahabat Nabi ni taubatlah. Ya, tapi kalaulah kata ada yang terlepas pandang, tetap diampunkan juga. Itulah kelebihan perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah. Ada dua saja, tuan-tuan. Perang Badar, ya, ampun semua, ya, sebanyak 305 orang tu. Kemudian Hudaibiyah ada 1,500 orang pun juga diampun dosa secara blanket. Sebab itu orang yang tak pergi dua-dua tu menyesal tak sudah. Ya, jadi Hatib bin Abi Balta'ah, ya, dia tahu cerita Nabi nak pergi ke Mekah tu, dia tulis surat kepada orang-orang Quraisy, memberitahu mereka sebahagian rancangan Rasulullah. Dia dah bagi tahu dah. Dia tak bagi tahu semua, tapi dia bagi tahu nak kedatangan Nabi. Ya, beliau telah menghantar surat tersebut melalui apa? Melalui seorang jariyah. Okey, kita jumpa dah, jariyah, bukan Juwairiyah. Ya, jariyah, ya. Jadi jariyah ni adalah apa ni, ya, orang perempuan hamba sahaya. Kalau dia dewasa kita panggil jariyah. Tapi kalau dia masih kanak-kanak kita panggil Juwairiyah. Tetapi Juwairiyah, ya, yang Nabi kahwin dalam perang Bani Mustalik tu, dinamakan dia Juwairiyah sebab bukan dia kecil. Ya, kalau dia kecil berlaku fitnah lah. Nabi pedophile lah sekali lagi, tuan-tuan. Ya, dahlah kahwin dengan Aisyah pun orang tuduh Nabi pedophile. Ya, kahwin pula dengan apa? Dengan Birrah ataupun Barrah binti Al-Haris juga, ya, sebagai pedophile, tak boleh. Jadi apa sebab Juwairiyah yang patutnya dipanggil jariyah tu sebab dia dewasa dipanggil Juwairiyah? Sebab apa, tuan-tuan? Ini mesti ada sebab. Ya, sebabnya dari segi bahasa. Belum jawab lagi, tuan-tuan. Ya, dah banyak apa minggu dah, ya, mungkin dah berbulan dah, ya, tak jawab lagi. Ya, Ustaz bagi peluang tuan-tuan untuk berfikir jawapan dia. Ya, tanya kepada sumber-sumber lain, tuan-tuan. Ya, cari talian hayat, tuan-tuan, untuk dapat jawapan. Ya, kemudian share dalam grup. Okey, ya. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah dia tulis surat melalui jariyah. Maknanya dia tulis, dia hantar melalui jariyah, dan jariyah itu nak pergi ke Mekah. Ya, serah pada Quraisy dan berjanji akan memberikan upah dia bila dah berjaya. Allah membocorkan rahsia Hatib tadi. Pasal Nabi dah doa ke atas tu, paragraf atas. Ya Allah, tangkaplah mata-mata. Ya, mata-mata ni polis rahsia ataupun orang yang bersubhat. Dan jagalah berita ini, berita Nabi nak datang ke Mekah untuk membebaskannya, daripada sampai, ya, ke pengetahuan Quraisy, sehingga mereka menjadi terkejut dengan kedatangan kami nanti. Memang betul, tuan-tuan. Allah jaga sungguh, ya. Jadi oleh kerana itu, ya, maka Allah telah memberitahu kepada Nabi bahawasanya ada seorang perempuan bawa surat tadi. Ya, jadi apa kita panggil, ya, dia hantar surat tadi dan dia nak bagi upah pada perempuan tadi, Hatib tadi. Allah membocorkan rahsia. Rasul, ya, hantar Ali, Az-Zubair dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ya, tuan-tuan tahu, ya, Al-Miqdad bin Al-Aswad ataupun Al-Miqdad bin Amru. Ya, beliau adalah kawan baik kepada Sayyidina Ali. Ya, jadi maknanya boleh kata di mana Ali ada, di situ Miqdad ada. Miqdad sokong, ya, Sayyidina Ali sampai ke sudah, kita kata. Ya, ini memang pertahankan dia. Sebab tu hadis-hadis riwayat Miqdad, ya, diterima pakai oleh orang Syiah. Orang Syiah pun pakai. Miqdad ni memang orang Sunni. Ya, memang hadis-hadis dia banyak, ya, banyak jugalah. Tidaklah banyak seperti mana Abu Hurairah, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Aisyah, bukanlah. Ya, tapi banyaklah juga hadis-hadis riwayat. Ya, jadi
Dia pergi dengan Ali dengan dibantu oleh Az-Zubair. Ya, 3 orang. Untuk kejar perempuan tadi, baginda bersabda, kamu hendaklah pergi ke kebun Khah. Ya, Khah ataupun Khuh. Kalau dalam bahasa semasa, Khah atau Khuh ni merujuk kepada buah tu tuan-tuan. Ya, buah apa kita panggil? Ya, dia bukan apricot, dia besar pada apricot. Dia panggil apa tu? Buah apa? Ya, tuan-tuan. Ya, buah yang dia nak kata tu ni. Peach. Buah ni. Buah peach tak? Buah apa? Peach. Buah peach. Ya, terima kasih. Ya, peach. Lama tak makan, tak ingat. Ya, jadi apa ni? Buah peach tu, ya. Itu dipanggil khuh dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab dipanggil khuh. Ya, jadi Ustaz tak pasti. Ya, ini Ustaz punya jangkaan sebab tengok dalam kitab pun tak jelas, dia tak cerita. Jadi kita tak tahu. Mungkin buah ni ada dulu banyak. Sekarang kita tak tahu. Ya, mungkin dah tak ada. Ya, wallahu alam. Ya, macam apa ni kita kata di kawasan Bukit Uhud. Dulu Bukit Uhud ada pokok-pokok ya yang daunnya diguna untuk membungkus ya jenazah yang tak cukup kain. Ya, jadi mana nak tutup kain macam Mus'ab bin Umair kan? Sebab pakaiannya tu tak cukup, bila ditutup kepala nampak kaki, bila tutup kaki nampak kepala. Jadi Nabi arahkan supaya diambil daun pokok yang ada di Bukit Uhud. Kita pergi Bukit Uhud mana ada pokok sekarang tuan-tuan. Tapi zaman Nabi tu ada pokok. Ya, ambil daun dia kemudian tutup bahagian kaki dia. Ya, jenazah yang dikebumikan ya oleh Nabi dalam peperangan Uhud, 70 orang tadi. Termasuklah Mus'ab bin Umair, termasuklah Hamzah bin Abil Muttalib. Ya, termasuklah kita kata Hanzalah ya bin Abi Amir ya. Abdullah bin Jahash ya, kemudian siapa lagi kita kata? Abdullah bin Amr ya, Malik bin Sinan ya. Malik bin Sinan bapa kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Abdullah bin Amru bapa kepada Jabir bin Abdullah. Ni semua sahabat-sahabat Nabi ya yang syahid dalam perang Uhud. Ada 70 semua tuan-tuan, ramai. Tapi diketuai oleh Hamzah lah. Ya, Hamzah, Mus'ab bin Umair, Hanzalah, Abdullah bin Amru ya, Malik bin Sinan, kemudian Abdullah bin Jahash, Nabi punya sepupu ya, dan ada 50 lebih lagi lah ya, 60 orang lagi ya yang dibunuh syahid dalam perang Uhud tuan-tuan ya. Memang kalau kita cerita satu-satu memang sedih lah tuan-tuan ya, tapi nak buat macam mana ya, Allah nak muliakan mereka dengan syahid. Jadi anak-anak mereka lah yang meneruskan perjuangan pula ya. Abu Sa'id Al-Khudri ya, jadi ini anak pada Malik bin Sinan ya, anaknya Jabir bin Abdullah ni yang Allah panjangkan usia mereka supaya mereka boleh meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang banyak ya. Okey tuan-tuan. Jadi bila jumpa perempuan tadi, ada dia bawa surat rahsia ya. Jadi surat tersebut ya dirampas. Mereka membetolak hingga sampai di kebun Khah tadi. Di situ mereka mendapati ada seorang perempuan. Mereka tanya, mereka berkata serahkan surat. Perempuan tersebut menjawab, aku tidak bawa apa-apa. Dia tipu lah. Pasal dia memang ada bawa. Ya, Jibril dah bagi tahu dah. Mereka berkata, kamu serahkan surat ataupun kami akan menelanjangkan, pakai mana dia akan dibogilkan. Ya, ini ancaman saja. Ya, tak buat pun. Ya, maknanya ancam saja. Kalau tak, kami bogilkan kamu. Kami telanjangkan kamu. Dengan itu dia mengeluarkan surat tersebut. Ya, rupanya dia sembunyi dalam sanggul dia, sanggul rambut dia. Ya, mereka menyerahkan surat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, wahai Hatib, apa ni? Ada tulis nama Hatib kat situ. Sebab bila kita hantar surat, mesti ada dia punya sender dia. Ya, name of the sender tu ada. Ya, name of the receiver pun ada juga. Ya, jadi sender tu ditulis Hatib bin Abi Balta'ah, clear. Ya, Hatib menjawab, ya Rasulullah, jangan engkau cepat mengesyaki sesuatu terhadapku. Maknanya dia bukan nak bocorkan rahsia. Tetapi apa sebab? Aku sebelum ini adalah sekutu kepada Quraisy. Ya, dia associate. Aku bukannya di kalangan mereka. Dia bukan orang Mekah. Tapi dia associate himself ya to kabilah-kabilah Quraisy di Mekah tu. Ya. Jadi orang-orang muhajirin yang bersamamu mempunyai kaum kerabat di Mekah. Ya, Abu Bakar ada keluarga di Mekah. Ya. Umar ada keluarga di Mekah. Jadi mereka ni akan terjagalah. Ya, walaupun mereka dah masuk Islam, tapi sebahagian keluarga mereka yang masih kafir, ya, mereka tak masuk Islam lagi. Macam Abu Bakar ada bapak dia. Bapak dia ialah apa kita panggil ya? Abu Quhafah ataupun Osman. Ya, sebab Abu Bakar tu nama penuhnya Abdullah bin Osman. Osman tu bapak dia yang juga dipanggil sebagai Abu Quhafah yang buta tu. Jadi kalau orang Mekah diserang nanti, orang Mekah akan jagalah bapak dia tu, ya. Tapi kata Hatib bin Abi Balta'ah, aku tak ada family. Family aku tu tak ada hubungan rapat dengan, sebab dia bukan Quraisy.
dia hanya associate saja. Jadi macam kita lah tuan-tuan, associate company kan. Kalau kita memang kerja dengan holding company, benefit kita lain. Tapi kalau kita kerja dengan associate, of course adalah benefit yang kita dapat, tapi taklah semewah seperti mana holding company tadi. Ya, jadi macam tu juga. Associate, sekutu, sesuatu kabilah Quraisy tu, dia dapat tak perlindungan? Ada perlindungannya dia dapat. Tapi macam tadilah, bukan semua perlindungan. Jadi dia bimbang, family dia yang tinggal di Mekah tu diapa-apakan. Ya, jadi itu yang dibimbang tu, ya. Jadi aku tidak lakukan perkara tersebut, dia kata, ya. Disebabkan aku tidak mempunyai kaum kerabat di Mekah, aku suka sekiranya aku melakukan sesuatu yang menjadikan orang Quraisy itu dapat menjaga hubungan dengan aku. Jadi kata Hatib ni, dengan sebab aku hantar surat, dapat pada pemimpin Quraisy akan kenang jasa lah. Oh, dia kata Hatib ni bagus Hatib ni. Ya, macam mana Nabi tak bagi tahu pun, dia dah bagi tahu secara rahsia. Jadi oleh kerana itu, keluarga Hatib tu kita akan jaga. Apa-apa berlaku, kita akan jaga. Kita akan jamin keselamatan dia. Macam itulah yang Habib hendak tu. Ya? Sebab dia hendak supaya orang Mekah berterima kasih kepada dia. Rasa terhutang budi sebab dia yang bocorkan rahsia. Itu tujuan dia tuan-tuan. Bukan untuk mengkhianati Nabi, bukan. Ya? Jadi, apa yang berlaku? Rasulullah berkata, ya, aku telah berkata benar. Ya, dia telah berkata benar. Maknanya, si Hatib bin Abi Balta'ah tadi, bukan dia murtad, bukan, ya, atau meredai kekufuran, tak, ya, dia buat tu nampak pada zahir macam dia menyokong orang kafir, memang nampak macam dia menyokong orang kafir. Sebab tu bila kita tengok tuan-tuan, kita tengok first layer, kita tak boleh buat tuduhan, kita kena tahu apa sebab, ya, sebab musabab dia buat benda-benda macam tu. Yang itulah yang memerlukan sedikit pemikiran tuan-tuan. Kita tengok, ya, apa sebab, ya, there must be reason for that. Jadi, ya, Nabi kata dia telah berkata benar. Ya, huwa shadiqun. Dia adalah orang yang bercakap benar. Umar berkata, ya Rasulullah, biarkan aku pancung leher munafik. Dia berkata munafik, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab apa dia kata munafik tadi? Ya, apa kita panggil? Ya, Kak siapa? Kak Suharti, ya. Apakah ciri-ciri munafik yang ada pada Hatib bin Abi Balta'ah? Sebutkan. Bila dia cakap dia berbohong. Bila cakap dia bohong, dia tak bohong, dia cakap benar. Apa lagi? Ada 3 lagi. Bila dia janji, dia ingkar. Yang mana satu? Janji mana yang dia ingkar tu? Janji dia tak boleh membocorkan rahsia. Jadi maknanya ciri-ciri munafik. Dia bukan munafik. Tapi kita tengok Omar kata, munafik, biar aku pancung munafik ni. Jadi kalau kita tak tahu ciri-ciri munafik, kita akan kata, tak, dia cakap benar. Dia buat tu kerana nak menyelamatkan keluarganya di Mekah. Kan? Dia cakap, sebab tu Nabi kata, sadaqta. Ya, engkau betul. Anta sadiq, engkau bercakap benar. Memang dia cakap benar. Dia tak kata bukan saya tulis, bukan. Kalau dia kata ada orang lain tulis, dia letak nama saya. Itu dah bohong. Dia tak buat macam tu. Jadi dia ada perjanjian untuk menjaga Islam tu. Dia sudah berjanji. Bila kita syahadah, kita berjanji untuk mempertahankan Nabi dan Rasul tu. Bila kita sudah berjanji untuk mempertahankan Nabi dan Rasul, tiba-tiba kita pecahkan rahsia. Ya, amanah yang kita dibagi itu kita telah pecahkan. Janji kita sudah engkari. Maknanya sekurang-kurangnya ada 2 ciri-ciri munafik yang ada pada dia. Tapi dia belum munafik, cuma ada ciri-ciri. Tetapi dia kata, aku buat ini bukan sebab aku murtad. Aku buat ini bukan saja aku nak jatuhkan Islam, bukan. Aku tidak mengkhianati engkau ya Rasulullah. Tetapi aku buat semata-mata untuk supaya orang Quraisy rasa terhutang budi pada aku. Dan mereka berterima kasih sehingga mereka akan jaga keluarga aku yang tinggal di Mekah tu. Itu tujuan dia. Jadi kata Omar, dia munafik. Baginda menjawab, sesungguhnya Hatib telah menyertai perang Badar. Jangan lupa dia pergi perang Badar. Ya, dia seorang daripada 305 orang. Semoga Allah, ya, melihat-lihat kepada mereka yang menyertai peperangan Badar. Melihat-lihat ni maknanya Allah jaga. Ya, Allah jaga mereka ni, ya, dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, buatlah apa yang kau suka. Ya, jadi kalau orang yang terlibat dalam perang Badar macam tadilah, mereka telah diampun dosa. Bukan maknanya mereka boleh buat benda-benda tak senonoh. Sebab orang yang sudah diampun dosa, dia takkan buat benda-benda jahat. Macam Osman kan, ya, Osman bagi infak, ya, fi sabilillah ketika nak berlakunya perang Tabuk tu. Ya, Osman bagi kuda, bagi unta dengan senjata, dengan makanan, dengan muatan apa semua sebagainya, ya. Sebab tu Nabi kata Osman ni kalau dia buat apalah saja selepas ni, ya, Allah akan ampunkan dosa dia. Oh, kalau macam tu dia buat benda-benda jahat tak? Sebab Nabi tahu
Osman takkan buat benda macam tu. Sebab tu Nabi kata, apa saja yang Osman buat, semua Allah akan redha. Jadi bahasa tu tuan kena faham, ya. Buatlah apa yang kau suka. Maknanya kerana dia telah diampun dosa, dia boleh buat apa-apa saja. Bukanlah maknanya buat jahat pun boleh, tak. Sesungguhnya aku telah mengampunkan engkau, ya. Allah sebut, ya. Semoga Allah melihatkan, ya, melihat-lihat, ya, maknanya menjaga keselamatan dia, memelihara dia. Ya, sesungguhnya aku telah mengampunkan engkau. Mengenai peristiwa ini Allah telah menurunkan firman-Nya. Jadi ada ayat yang turun disebabkan peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah tadi, tuan-tuan. Oh, hebatlah Hatib ni, ya. Ayat Quran turun, tuan-tuan. Ya, Omar pun hebat, ya, sebab Omar, kes Omar tadilah Allah turunkan ayat nak mempertahankan Hatib bin Abi Balta'ah tadi. Okey, setakat ni apa soalan, tuan-tuan? Silakan. Ada apa nak tanya? Di chat apa soalan tu? Tak, ayat tu kata buatlah apa yang kamu suka tu untuk Omar ke untuk Hatib? Ustaz? Hatib. Untuk Hatib. Untuk Hatib lah, ya. Maknanya Hatib ni orang yang terlibat dalam perang Badar. Omar pun terlibat perang Badar, Omar pun masuk. Tak, maksudnya sebab Omar kata dia nak pancung dia. Lepas tu Rasulullah SAW ingatkan dia, Hatib ni menyertai Badar. So buatlah apa yang kamu suka. So Yalah. Islam Kepada Hatib lah. Kalau sebab Omar nak pancung. Kalau Nabi kata, Omar buatlah apa yang kau suka, mana dia pancung lah. Dia tak pancung, ya. Dia membatalkan niat dia untuk memancung. Sebab apa? Sebab Allah telah jaga Hatib bin Abi Balta'ah. Pasal Hatib juga adalah orang yang terlibat dalam perang Badar. Memang Abu Bakar pun terlibat dalam perang Badar. Tapi isunya sini Abu Bakar nak pancung Hatib. Ya, jadi tak boleh nak pancung Hatib tadi. Sebab beliau buat itu bukan apa, tuan-tuan, ya. Buat itu bukan kerana suka-suka jadi murtad, lawan Nabi, nak pecah rahsia, bukan. Tapi kerana tujuan dia untuk menjaga keselamatan keluarga dia. Ya, jadi yang disebut buatlah apa yang kamu suka, ya, maknanya seolah-olah Allah dah ampun dosa dia. Kita baca ayat di bawah tu, nanti tuan-tuan akan, mudah-mudahan akan nampak lebih jelas lagi. Okey, ada soalan lain silakan, ya. Di chat tu apa soalan, kalau boleh tolong bacakan? Apa dalam chat tu? Tuan-tuan, tolong baca. Ustaz, bukankah Rasulullah SAW tidak memerangi atau membunuh orang-orang yang munafik yang telah dikabarkan kepadanya? Replying to bukan ke Rasulullah atas sebab maslahah. Ya, betul. Memang sebab tu Abdullah bin Ubay tak dibunuh. Mana ada Nabi jatuhkan hukuman bunuh pada Abdullah bin Ubay dan geng munafik. Ya, sedangkan mereka telah memfitnah Aisyah. Ya, kita sebenarnya dah jawab soalan ni pada peristiwa peperangan Bani Mustalik tu. Bani Mustalik tu berlaku tahun yang ke-6. Ya, ini dah tahun ke-8 ni, tuan-tuan, ya. Sebab tu tuan-tuan kena selalu merujuk balik, sebab sejarah dia ada sequence dia, time sequence. Kita dah sebut panjang tu cerita tentang, tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh dengar balik rakaman yang dibuat oleh PMP, ya, tentang isu munafik tadi. Sebab kalau Nabi nak jatuhkan hukuman, Abdullah bin Ubay tu yang paling patut dijatuhkan hukuman. Maknanya orang munafik tidak boleh dijatuhkan hukuman atas sebab maslahah. Ya, maslahah, tuan-tuan. Kerana membunuh mereka lebih besar kemudaratan daripada tidak membunuh mereka. Cuma kena berhati-hatilah, sebab itulah, ya, berwaspadalah kamu. Waspadailah, ya, daripada perbuatan dan tohmahan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Sebab itu, let's say kalau Hatib bin Abi Balta'ah ni munafik pun, dia tetap tak boleh dibunuh. Sedangkan dia bukan munafik, lagilah tak patut dibunuh, tuan-tuan. Itu jawapan dia. Okey, ada lain apa lagi di chat tu? Apa lagi? Kalau Ustaz belum jawab soalan tu, silakan. Tolong bantu Ustaz jawab. Apa Itu- dibacakan? Ya. Itu je. Itu je, ya. Okey, kita baca ayat dia. Ya, insya-Allah di hujung ni kita habiskan dengan ayat ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Ya. Bila ayat ya ayyuhallazina amanu ni cerita Mekah ke Madinah, tuan-tuan dan puan-puan? Mekah ke Madinah? Madinah. Ya, kalau Mekah ya Ayuhan nas. ya ayuhan nas, wahai manusia, ya. Itu basic apa ni difference, ya, between ayat Mekah dan Madinah. La tattakhizu, jangan kamu mengambil adui, musuhku, ya, musuhku mana musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh kamu, ya, maknanya orang kafir Quraisy dan sekutu dia, ya, aulia, sebagai aulia. Aulia ni daripada perkataan wali. Wali ni ada banyak makna, ya. Antara salah satu makna wali ataupun aulia itu adalah teman rapat. Teman rapat ni makna teman yang kita percaya, teman yang boleh kita berkongsi apa kita panggil, ya, apa ni, amalan contoh, ya, orang yang baik, orang beriman.
Jadi jangan lantik ya orang yang menjadi musuh Allah, kafir Quraisy ataupun associate dia, dan musuh kamu sebagai teman rapat. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Ini masalah dia. Ya, sebenarnya ni teguran kepada Hatib bin Abi Balta'ah juga. Ya, sebab keluarga Hatib yang tinggal di Mekah tu masih kafir. Mereka masih kafir. Tetapi pasal apa Hatib buat, tuan-tuan? Kerana dia ada kasih sayang pada mereka. Contoh ya, macam Abu Bakar contoh ni. Jadi bapak dia ya, Abu Quhafah belum masuk Islam. Abu Bakar sayang tak bapaknya? Mestilah sayang bapak dia, tuan-tuan. Macam kita kan, mesti sayang bapak kita. Walaupun bapak kita mungkin ya agamanya kurang kita kata, tapi kita sentiasa doakan ya supaya kita kata, ya Allah bagilah hidayah pada bapak aku, bagilah kesedaran, bagilah dia ada rasa minat, cenderung cinta pada Islam ni. Ya Allahumma habib ilainal iman, ya Allah jadikanlah kami ni mencintai iman. Ya Allahumma habib ilainal iman. Ya wa karih ya fi apa kita panggil ya wa karih ilaina ya bil al kufru ya. Jadi jadikanlah kami ni benci pada kekufuran, kepada isyan makna maksiat. Ya, jadi maknanya kita minta supaya Allah jadikan kita bersama. Ya, doa pada mak ayah, ya, Rabbana firli wali walidayya. Rabbana wahai Tuhan kami, ighfirli, ampunkan dosa aku ya Allah. Wali walidayya, ampunkan dosa kedua ibu bapa aku. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab, ya, dan juga ampunkan dosa orang-orang beriman pada hari mahsyar, pada hari manusia dihitung amalannya oleh Allah. Maknanya kita kasih sayang pada mak ayah tu ada tak tuan? Mesti ada. Ya, especially kalau dia belum beriman, lagilah tuan-tuan. Tetapi Allah kata apa? Ya, tak boleh jadikan musuh Allah dan musuh kamu itu sebagai teman rapat, ya, maknanya orang yang kita nak kena tolong. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kamu sampaikan ya kamu punya rasa kasih sayang itu ya, bantuan kamu tu semata-mata kerana rasa kasih sayang. Sebab kasih sayang Hatib bin Abi Balta'ah kepada keluarganya masih ada. Ya, tapi atas dasar kasih sayang itulah ya dia hantar surat tadi untuk melindungi mereka. Yang itu yang bermasalah tu. Maknanya perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah tu tak boleh. Sebab tu tak ada orang ulang benda yang sama, tuan-tuan. Dia berlaku sekali dan sekali itu sajalah. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu tujuan Hatib hantar surat tadi bil mawaddah, disebabkan oleh rasa kasih sayang dia. Ya, jadi dia kata Allah apalah berlaku pada mereka ni. Esok-esok kalau Nabi dan para sahabat datang kita panggil menguasai Mekah besok, apa jadi pada ahli keluarganya? Orang Quraisy takkan bantu. Sebab yang Quraisy pertahankan adalah keluarga mereka. Sedangkan keluarga Hatib bin Abi Balta'ah adalah associate saja. Dia bukan keluarga pun, ya. Itu masalah dia. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqq. Ya, dan sesungguhnya kafaru. Keluarga kita yang tinggal di Mekah tu, tuan-tuan, pada masa tu, ya, mereka masih lagi kufur. Ya, dan mereka ingkar. Kufur mana ingkar? Bima ja'akum minal haqq. Apa yang Nabi sampaikan ya melalui kebenaran Quran dan hadis, dia tak percaya. Dia ingkar. Yukhrijuna rasul. Malah mereka lah yang halau Nabi daripada Mekah. Jangan lupa. Mereka nak bunuh Nabi, mereka keliling kepung rumah Nabi, pegang pedang nak bunuh Nabi, tapi mereka gagal melihat Nabi. Ya, Nabi keluar dengan selamat. Wa iyyakum, kamu pun kena halau. Bukan sekadar Rasul kena halau, ya, Abu Bakar, Umar, ya, semua kena halau. Sebab mereka tak nak ya orang beriman tu mengganggu gugat ya mereka punya aktiviti ibadah terhadap berhala. Ya, antu'minu billah. Ya, jadi kamu dihalau tu kerana apa? Kerana kamu beriman kepada Allah. Ya, kamu beriman kepada apa? Kepada Rabbikum. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili. Ya. Dan jika ya kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu keluar berjihad pada jalan Allah fi sabili wa btira amardati, dan kamu berperang tu semata-mata kerana nak mendapat apa kita panggil mardatillah, keredaan Allah. Ya, sebab kalau kita keluar mempertahankan tapi tujuannya untuk berbangga-bangga, untuk dapat pangkat, untuk dapat pingat, tu tak ada apa lah, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya kalau dia berjuang tu semata-mata kerana Allah, walaupun tak ada dijanjikan dengan apa-apa. Yang itu susah, tuan-tuan. Ya, macam kita tolong orang, kan? Kita tolong orang. Jadi kita tolong orang tu apa sebabnya? Contoh banjir, contoh. Kita tolong tu sebab kita, kalau dia orang politik mungkin dapat ada political mileage. Ya, bukan semua, tuan-tuan, ya, tapi macam tadilah. Ya, tapi kalau dia nak tolong, dia tolong je walaupun tak ada wartawan, walaupun tak ada orang nampak, tak ada masalah, dia tolong je. Ya, jadi maknanya dalam keadaan dia buat tu dia tidak memberikan apa-apa syarat. Ya, bila tak ada beri apa syarat, tuan-tuan, itu mardatillah.
Tapi yang itu tu kadang susah. Ya, macam kita kan, kita tolong juga. Tolong. Tapi bila apa? Bila ada wartawan, lagi hebat kita tolong. Itu dah ada agenda lain. Ya, macam kita datang masjid kan, orang lelaki lah. Datang masjid awal. Ya, datang masjid awal. Lepas maknanya maghrib sekarang 7, dekat-dekat 7.30. Ya, 7.30 lah. Jadi kita datang awal. Ya, pukul 6.45 dah datang. 6.45 datang, kita pun sembahyang tahiyatul masjid. Lepas tu kita pun baca Quran. Baca pelan aja, sikit. Ya. By pukul 7.10, orang dah ramai dah. Bila orang ramai, kita pun baca kuat sikit, tuan-tuan. Ya, sebab nak bagi tahu ni dah setengah jam baca ni. Ya, kalau kau nak tahu, ya aku datang awal tadi. Tapi dia tak cakap lah. Cuma perbuatan dia tu, ya. Kering tekak setengah jam baca Quran. Ya, kita cakap macam tu. Jadi dia dah jadi riak pula. Ya, buat tu bukan kerana Allah. Diam-diam sudahlah. Ya, kalau rasa tekak kering, minum air. Ya, diam-diam baca slow. Tak mengganggu orang kan. Sebab kita baca Quran dalam masjid, kita tak boleh ganggu orang, tuan-tuan. Kecuali kita tadarus lain. Tapi kalau kita baca seorang-seorang, kita jangan ganggu orang. Jangan tinggikan suara. Sebab ada orang nak sembahyang sunat, ada orang nak berdoa, ya. Jadi kita ganggu dia. Jadi maknanya kalau tujuannya keluar tu ya untuk berjihad dan semata-mata untuk mencari redha Allah, ya. Tusiruna ilaihim bil mawaddah. Ini masalah dia, tuan-tuan. Kamu buat secara rahsia. Ya, kamu buat secara rahsia dia macam Hatib tadi. Ya, dia hantar surat secara rahsia. Ya, dan bila dia hantar surat tu apa yang berlaku, tuan-tuan? Dia hantar surat tu, ya, satu ialah untuk apa, tuan-tuan, ya? Satu adalah untuk apa, ya? Satu adalah untuk dia apa, ya? Dia nak bagi tahu bahawasanya dia masih sayang kepada keluarganya. Bil mawaddah, ini masalah dia. Yang dia buat tu sepatutnya tak salah, ya? Pasal apa tak salah, tuan-tuan? Tak salah sebab dia punya tujuan tu untuk menyelamatkan keluarganya, patutnya. Tapi dia salah kerana keluarganya masih kafir. Ya, jadi dia buat tu bil mawaddah, hanya kerana kasih sayang. Macam Abu Bakar kalau dia buat kerana dia sayang bapak dia. Ya, tapi dia tak buat. Ya, wa ana a'lamu bima akhfaitum. Ya, dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku a'lamu, maha tahu, bima akhfaitum. Apa yang kamu sembunyi, aku tahu. Ya, walaupun kamu buat tu hanya dengan jariah yang bawa surat tadi. Tak ada siapa tahu. Sahabat Nabi seorang pun tak tahu. Macam mana Nabi boleh tahu? Kerana Allah turunkan wahyu. Kerana Jibril bagi tahu, Muhammad, ada seorang perempuan bawa surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Dia menuju ke Mekah untuk pecahkan rahsia. Jadi Allah kata, aku maha tahu. Akulah yang bagi tahu Muhammad tu. Wa ma'a'lantum. Kalau kamu iklankan, kamu zahirkan, lagilah aku tahu. Wa ma yaf'alahu, ya, minkum faqad dalla sawa as-sabil. Ya, wa man yaf'alhu, sesiapa yang buat macam tu daripada kalangan kamu orang beriman, faqad, maka sungguhnya telah sesat dia, ya, sawa as-sabil, daripada jalan kebenaran. Maknanya kalau dia tak bertaubat, dia kena bertaubatlah. Ya, dia telah diampunkan dosa yang telah lalu. Perang Badar apa kita panggil, ya, yang sebelum tu. Ya, tapi selepas perang Badar kalau dia buat dosa, dia tetap berdosa. Jadi dia kena taubat. Dia kena minta maaf, ya. Dia kena taubat sungguh-sungguh, tidak akan mengulangi perkara tadi, walaupun yang dia buat tu semata-mata kerana kasih sayang dia terhadap keluarganya yang masih kafir. Jadi kasih sayang dengan sesama orang beriman, bukan dengan orang kafir, walaupun mereka keluarga kita. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab tu kita tengok dalam perang Badar, ya, ada sahabat yang berperang lawan dengan abang dia sendiri, dengan bapa dia sendiri. Ya, sebab apa, tuan-tuan? Sebab abang dan bapa dia tu masih kafir. Ya, mereka datang untuk menyerang. Kalau saja-saja kita nak bunuh tak boleh. Tapi kalau dia datang menyerang, ya, kita kena defend kita punya hak, ya, untuk mempertahankan diri. Selesailah, tuan-tuan. Ya, itu yang boleh kita sebut pada hari ini. Kalau ada apa-apa pertanyaan, silakan. Ya, kita boleh sambung sikit je lah kat bawah tu. Tapi panjang juga tu. Ya, jadi kalau kita boleh sebut di bawah tu. Kalau ada apa soalan dulu, silakan. Jangan last minute, tuan-tuan. Ada apa? Ada apa, tuan-tuan? Ya. Bila Saidina Abbas dan Abu Sufyan ni peluk Islam after Fathul Mekah ke? Masuk Islam bila? Kalau Abu Sufyan sebelum pembukaan kota Mekah, betul-betul sebelum. Ya, maknanya kita kata immediately before Fathul Mekah. Ya, sebab Abu Sufyan dibawa oleh Abdullah bin Saidina Abbas bertemu dengan Nabi, ya. Jadi belum sampaikah waktunya kamu beriman? Ya, alam ya'tikum, ya. Belum sampaikah kepada kamu ataupun belum sampaikah masanya?
Ya, alam ya'ninil ladzina amanu. Alam ya'ninil ladzina kafaru. Belumkah sampai ya waktunya bagi orang kafir itu untuk beriman dengan Allah dan Rasul. Jadi dia kena sindir-sindir itu akhirnya masuk Islam juga. Ya, sebenarnya nak masuk Islam lama dah tuan-tuan, tapi malu Allah dengan Nabi itu. Pasal selama ni dia lawan Nabi. Ya, nak masuk Islam tu bukan senang. Ya, dia takut Nabi tak boleh maafkan dia, tapi Nabi sentiasa memberi maaf. Ya, jadi sebelum Fatu Mekah tahun ni lah dia masuk Islam dia, ya. Sayyidina Abbas dah masuk Islam lebih awal lagi. Sebahagian kata lepas perang Badar. Ya, lepas perang Badar tu. Sebahagian kata masa perang Badar tu lah. Ketika Nabi pecahkan rahsia, apa rahsia Sayyidina Abbas yang dipecahkan? Ialah dia simpan duit bawah pokok. Ya, sebab dia dah bagi tahu pada isteri dia, aku nak pergi perang Badar, anything happen to me, ada duit dah di bawah pokok ni, galilah balik, ya. Jadi peristiwa tu dia cerita dengan isteri dia, ya, apa ni, Lubabah binti Al-Haris, isteri Sayyidina Abbas kan. Jadi apabila Abbas ditangkap dalam perang Badar, dia kena bayar tebusan untuk membebaskan diri, ya. Sebahagian kata 4,000 dirham, ada kata 8,000, ya. Jadi oleh kerana itu maka dia kata dia tak ada duit. Nabi kata yang kamu simpan bawah pokok apa dia? Jadi dia tahu bahawasanya Nabi memang betul-betul dapat wahyu. Ya, dan dia beriman akhirnya tuan-tuan. Ya. Okey, ya. Apa ni? Apa lagi kalau boleh kalau boleh dikongsi, kalau ada apa lagi silakan. Ada apa tuan-tuan? Kalau boleh izinkan saya Ustaz. Ya, silakan. InsyaAllah PMP telah mula melancarkan tabung sumbangan untuk Turki. Ya. Kita bekerjasama dengan Hayrat Foundation. Okey. Satu NGO yang berdaftar dengan kerajaan Turki sejak tahun 1974. Ya. Setiap sumbangan walaupun RM1, kita akan bagi 100% kepada mereka. PMP does not retain a single cent from any donations that we receive, or any cost for that matter. Ya. So mudah-mudahan boleh panjang-panjangkan kepada rakan taulan. Dan keduanya PMP sama ada, saya tak pasti sama ada semua orang dalam yang mengikuti kelas sirah ni tahu bahawa PMP ada juga membuat koperasi. Koperasi ini hanya dibuka untuk ahli PMP yang beralamat di Selangor. Jadi maksudnya kalau kalian alamat di luar Selangor, boleh gunakan alamat sesiapa di Selangor untuk menjadi ahli PMP, kemudian jadi ahli koperasi. Ya. Dan koperasi kita telah menjalankan satu restoran di Puncak Alam. Ya. InsyaAllah untuk tahun 2022 dividen yang akan dikeluarkan lebih kurang 8%, dan another 8% akan digunakan untuk infak ke PMP insyaAllah. Yeah. Jadi untuk keterangan lanjut boleh hubungi PMP lah. Jazakallah khair. Wa antum jazakumullah khairan. Terima kasih pada Sister Shima ya bagi iklan yang sangat bermanfaat untuk kita lah, dua-dua lah tuan-tuan. Ya, membantu rakyat Turki pun besar pahalanya, dan of course join koperasi lah. Ustaz pun 2-3 kali nak isi borang tak isi. Ustaz pun kadang segan juga dengan ya. Tapi insya-Allah ya sama-sama kita tuan-tuan boleh sertai kita pun koperasi ni ya. Mudah-mudahan kita boleh membantu PMP dan membantu dakwah secara umum. Jadi sekadar tu terima kasih banyak pada Sister Shima, Bang Shoaib ya, PMP, semua yang bertanya soalan ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan ya lebih ramai yang berinteraksi lah dalam Zoom online kita ya. Kita jumpa pada pada minggu yang keempat nanti insya-Allah. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustaz dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.